Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Makin lama makin dekat ni, pasal apa, nak sampai ke penghujung ya. Program kita Tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit. Kita sekarang ni dah masuk bab 46 ya. Hari ni tajuk dia tajuk mudah aja, bertutur. Bertutur ni maksudnya bercakap lah. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah subhanallah, kita cerita sikit tentang buku dia Mahmud Aku ke sana. Tuan-tuan, salah satu tempat yang kami lawati ya, kami pergi ke Jordan Jordan, dan tentulah salah satu tempat yang paling menarik bagi saya lah ya, paling menarik untuk jadi pengajaran. Kita pergi ke tempat yang 7 pemuda dengan seekor anjingnya yang telah ditidurkan selama 300 tahun. Mengikut satu kiraan 300 tahun mengikut satu kiraan, dan ada kiraan lain 309 tahun. Dan bilangan dia tu ada yang 7, ada yang 9. Kita tak tahu secara tepatnya, itu diceritakan dalam Quran. Dan mereka tidur 300 tahun, dan kemudian bila terjaga je, masing-masing bertanya di antara satu sama lain, berapa lama kita tidur tadi? Dan ada di antara mereka yang menjawab, kita tidur setengah hari. Dia kata paling lama pun 1 hari lah. Itu yang dia rasa. Tidur 300 tahun, tapi bila terjaga terasa seolah-olah macam setengah hari. Okey, bila saya berceramah, saya bercerita dengan orang, mengambil pengajaran daripada pengalaman yang telah dilalui, yang kita yang kita telah lalui. Kita tengok keadaan dia di gua tersebut ya. Kita pergi, saya, Roza dengan anak-anak pergi ke sana. Apa yang diceritakan dalam Quran tu kita dapat bayangkanlah. Sebabnya di belakang gua tersebut ada masjid. Kemudian cahaya matahari masuk, ada cahaya matahari masuk, dan kita tengok, ya Allah, jadi soal kebenaran tu, kita pergi tu, kita dapat ilmu yang sangat tinggi. Tetapi apa yang lebih penting lagi, ibrah daripada apa yang kita pelajari. Apa dia? Contohnya, bila saya meninggal besok ya, masuk dalam alam kubur, saya naklah seperti 7 pemuda ni. Maksudnya kita dibangkitkan di padang mahsyar dengan perasaan seolah-olah macam semalam je aku mati, semalam je aku meninggal, hari ni tiba-tiba bangkit dah. Dan bila bangkit macam tu, bila kita rasa kita tak lama duduk dalam kubur, of course lah, ini orang yang okey lah ni, orang yang bagus lah ni di sisi Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah kata kami terus masuk syurga tanpa dihisap. Jadi saya selalu katalah pada orang, bolehkah kita duduk dalam kubur sekejap? Boleh. Dia telah diceritakan dalam dalam ibrah yang patut kita pelajari. Bagaimana 7 pemuda dengan seekor anjingnya telah ditidurkan selama 300 tahun dalam gua, tetapi bila terjaga dia rasa macam setengah hari. Sama juga hari-hari biasa ni, tak payah pergi ke Jordan lah untuk belajar benda ni. Contoh tuan-tuan tengok dengar ceramah orang kuliah kan. Dengan kuliah orang ni, kuliah orang bagi, kadang-kadang satu ustaz ni ataupun satu manusia ni, satu insan ni, dia bercakap, ya Allah bosannya, program setengah jam rasa macam 3 jam. Ada juga orang ni bercakap papak, dah habis. Ya Allah, 1 jam tak sedar. Masa itu bersifat relatif. Maksudnya dalam masa yang sama, setengah jam yang sama, 1 jam yang sama, kita ada yang kita rasa 10 minit, ada yang kita rasa 3 jam. Sebab itu penting ya, kita belajar sesuatu. Dan Masya Allah subhanallah, kita juga telah diceritakan tentang nak menunggu di padang mahsyar ya. Ada satu hadis tu ya, katanya matahari sejengkal daripada kepala dan peluh menitis daripada buku lari, naik sampai sini tercungap-cungap. Tak nak kita macam tu. Dan kita kena tunggu selama 50 tahun. 50 tahun ni lama di padang mahsyar. Kita hidup di dunia ni 50-60 tahun tu ialah kiraan kita. Di padang mahsyar berapa ya? 1 hari serupa dengan 1000 tahun kan. Jadi bayangkanlah begitu. Tuan-tuan, kita sambung baliklah dengan beri 2 minit. Tapi hari ni minta maaf sikit lah, masalah teknikal.
TV saya ni dah 10 tahun kot. Nampak tak ada latar belakang dah. Sebab itu bila sampai masanya dia sampai ketika dah saatnya. Tapi nantilah saya adjust nanti balik ya untuk esok. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada hari ini bab mudah ya, bab 46 bertutur. Kenapa masalah bertutur ni saya tulis dalam buku Beri 2 Minit, ditazkirahkan. Kerana manusia ni, mulut ni, ya Allah, ada benda-benda yang tak penting pun kau cakap. Ada benda yang tak patut kau komen, kau komen. Ada masanya patut kita diam je. Ada benda masa-masanya mulut kita ni melampaui dengan kebenaran. Maksudnya, kita tak baca pun satu benda tu, kita bukan komen, kita bukan main lagi. Allahu Akbar. Dan bila kita study betul-betul, ada hadis ya. Mari saya baca sini. Apa dia kata apa? Hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan ya. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah beliau berkata baik atau beliau diam. Orang beriman, mulut ni, ada dua je pilihan. Engkau berkata baik, ataupun kau diam. Tetapi kita buat pilihan yang ketiga, itu yang tak tahan tu. Pilihan yang ketiga apa? Yang tak ada dalam ni. Bukan untuk orang beriman. Apa dia? Cerita pasal orang, fitnah, buruk sangka, adu domba. Allahu Akbar. Kita buat pilihan yang tak sepatutnya buat pilihan. Pilihan ada dua je. Engkau berkata baik, ataupun engkau diam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita ini, kebanyakan dia ramai. Mungkin kita tak sedar je, itu je. Sebab tu kita peringat kan majlis-majlis macam ni, program macam ni, untuk peringat je. Lebih baik kita diam. Sebab tu sampai masa yang ketikanya bila kita makin tua kan, alah madlah nak layan Kan orang duduk popek, kita jangan masuk campur. Dan kita bila berkumpul je kan, adalah cerita tu, cerita ni, mengata orang, buruk orang lah. Apa yang orang buat kebaikan pun kita pandang tak baik. Contohnya kan macam tu, kemudian kita kata, kita buat cerita lah. Jadi tu yang kita katakan merugikan kita. Sebab dia akan dihisap besok, dia akan dikira besok. Tuan-tuan, jadi saya tulis kat sini apa ya? Pilihan manusia pelik. Ramai yang sengaja memilih pilihan ketiga yang tidak terkandung dalam pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka memilih untuk berkata, misalnya yang membawa fitnah dan memecah belah. Mereka sanggup beria-ia menyatakan kepalsuan akibat mahu mencapai keuntungan dunia yang sedikit. Ada juga yang berdiam diri, termasuk mereka yang berilmu agama tinggi. Dia pilihan berdiam diri ni kalau kita tak ada keperluan untuk bercakap. Tapi kalau kita tengok satu kemungkaran, takkan kita tak nak bercakap. Pilihan berdiam diri itu bukan untuk itu. Kita nak pergi semayang ke masjid, nak pergi semayang, bagus ni. Kemudian budak-budak duk main tepi-tepi kondo ni biasa kat bawah tu. Budak-budak main bola, masuk waktu pun duk main bola, duk sepak sana. Janganlah kita berdiam diri. Janganlah marah. Dek, masuk waktu dah. Jom ikut pakcik semayang. Ini biasa saya buat. Budak-budak ni terus pergi tau. Baik pakcik. Budak-budak baik. Tapi sebab tak kita berdiam diri, dia tak jadi ya. Jadi saya biasanya kalau surau ni, kalau Zohor dengan Asar, budak-budak je jadi imam, jadi makmum saya ni. Dan lepas saja tu, boleh tak bagi pakcik 2 minit, pakcik nak cakap sikit. Ya Allah, adik-adik ni baguslah, anak-anak semua ni baguslah. Kita main bola, mainlah. Tapi bila sampai masanya, kita datang semayang. Pasal apa? Kita jadi anak yang soleh. Sayang tak kat ayah, sayang tak kat mama. Kalau saya ayah dan mama, jadi anak yang soleh, yang mendoakan mereka. Itu macam tu. Baik pakcik, baik pakcik. Sebab apa? Kita ambil kesempatan untuk menyatakan sesuatu, bertutur. Bukan kita diam. Yang diam ni bukan maksudnya yang perkara buruk. Ada orang diam perkara baik. Itu yang tak. Masya Allah, subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni pun kita bertutur ni kan. Mudah-mudahan tuan-tuan juga bertutur dengan keadaan yang baik. Hari ni kita berhenti kat situ ya. Saya tak seronok ni, tengok tak ada, gelap dia. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 2 hadiah hari ni. Marina Ibrahim, Harlina Kabul betul ya? Harlina Kabul. Marina Ibrahim, Harlina Kabul. Hari ni kontak saya 0193154444. InsyaAllah besok cuti. Lusa kami akan hantar hadiah. Saya tak buat pilihan lagi, tapi ada orang dah sponsor. Semua hari-hari ni memang ada orang sponsor lah. Orang nak buat kebaikan, dia nak menyeronokkan mereka yang mendengar tazkirah
5 minit ini. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.